Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Hari ini hari Khamis, okey, 18 Februari 2021. Kita less than 2 months untuk nak menjemput Ramadan. Okey, jadi kepada kawan-kawan yang masih ada terhutang puasa tu, okey, ada lagi 53 hari untuk menunaikannya. Jadi hari ini seperti biasa, hari Khamis jam 10, saya Abang Cermai Bestari bersama saya punya Master Sifu MSSM dalam sesi soal jawab. Okey, MSSM jawab. Saya tanya, MSSM jawab. Okey. Okey, jadi hari ini satu topik, satu tajuk yang saya sendiri alami. Okey, rakan-rakan SME saya juga alami. Tajuk yang kritikal lah sebenarnya. Okey. One man show. Ya, ya. Okey, one man show, jimat atau silap. Okey, jadi MMSM hari ini akan cuba mengupas. Okey, one man show ni dalam berarti kata lain, dia lone ranger. Entrepreneur yang lone ranger Ya. ataupun jalan solo. Okey, dia sorang-sorang je. Okey. Single handed, companionless ataupun unaccompanied. Jadi maksud dia tu dia jalan sorang-sorang lah. Jadi benda ni memang saya nampak lah semenjak COVID melanda kita pada tahun 2020, ramai tahun lepas. Jadi kawan-kawan saya ramai yang berkecimpung dalam entrepreneurship, okay, yang makan gaji diberhentikan, berkecimpung dalam entrepreneurship, yang masih bekerja dipotong sana sini. Jadi ada cuba juga part time untuk jadi usahawan. Jadi ramai yang telah mengorak langkah. Okay, ramai yang telah mulakan first step tu. Jadi bila sudah berniaga tu, orang sudah mula mengalami fasa perubahan yang mana jati diri tu tinggi, berkira-kira untuk belanja, bisnes lah. Jadi memetik topik minggu lepas lah. Bisnes ni ada 2 cabang. Okey, network marketing. Correct. Dan juga conventional business. Betul. Okey, jadi kalau network marketing ni confirm you will not alone lah. Kan akan ada you punya upline dan juga subordinate. Jadi kita cuba memetik conventional business ni. Okey, yang mana entrepreneur berpotensi untuk lone ranger. Okey, jadi soalan yang pertama untuk hari ni, saya baru je buka company Sifu. Okey, modal ni tak berapa besar lah untuk untuk nak menggaji pekerja apa semua. Okey, tapi saya buka bisnes ni, bisnes yang saya passion. Saya ni memang orang kata sebagai contoh, saya buka kafe lah. Tangan saya ni memang tangan chef lah. Okey, jadi saya lah tukang beli bahan mentah, saya lah yang buat opening cash register, saya yang buka pintu. Jadi the whole operation tu saya yang buat. Okey. Saya mampu buat semua tu sebab saya buat dengan penuh passion. Okey, jadi soalan saya sekarang ni, macam mana saya nak balance kan antara one man show dengan modal. Okey, jadi startup capital versus operation cost apa semua lah. Jadi mungkin Sifu boleh ulas soalan saya yang pertama ni. Terima kasih Abang Cermai Bestari. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berkongsi satu topik yang amat relevan ya. Sebab ni soalan hari-hari sebenarnya kan. Kau ni one man show ni kan, selalu kena kan. Tapi mungkin kita sedikit bercakap mengenai definisi lah Sebab definisi ni pelbagai sebenarnya apa yang dikatakan sebagai one man show. Tetapi definisi saya dari aspek bisnes adalah maknanya kat sini seorang businessman, saya tak kata entrepreneur. Nanti saya ulas kenapa saya kata businessman. Seorang businessman yang senior. Okey. Maknanya dia telah pun melalui beberapa fasa bisnes lah. Seorang businessman yang senior yang mempunyai kecenderungan untuk membuat pekerjaan sendiri. Dan sukar ataupun mereka tidak terlalu percaya kepada orang lain. So yang pertama senior, yang kedua dia tidak suka melakukan perkara bersendirian, dan yang ketiga sukar mempercayai orang lain. Abang CB ada macam ni kriteria ke? Ni saya sudah tukar, saya change already. Alright. So untuk recap balik lah sebenarnya ya. Untuk recap balik
saya selalu berkongsi iaitu ada 5 kesilapan utama kita sebagai entrepreneur lah. So yang pertamanya adalah one man show. Yang keduanya adalah seperti dalam saya punya pamphlet ni, tidak melakukan perubahan ataupun tidak melakukan penambahbaikan. Kemudian tidak ada pemantauan. Sudah tentu kalau tak ada pemantauan, kita pun tak tahu di mana kita berada dan bagaimana kita nak improve further lah. Kemudian kita mudah hilang arah. Cepat kita bertukar bisnes, cepat kita down dan sebagainya lah. Dan kemudian kita mempunyai satu komunikasi yang amat lemah. Sedangkan komunikasi akan basically translate aspirasi shareholder ataupun owner kepada working level. Jadi komunikasi itu amat penting. So ini adalah 5 kesilapan. Tapi hari ini kita mungkin kupas one man show tadilah ya. Dan selalunya bila kita bercakap tentang one man show ni akan ada of course efek dia lah ya. Dan selalunya orang tak perasan pun. Dan simptom-simptom yang kita boleh lihat adalah seperti dia merasakan bahawa company dia tak boleh grow. Itu simptom dia, dia tak boleh grow. Dia tak tahu, dia dah macam Abang Cermai tadi lah, dia dah buka pintu, dah buat itu, dah buat ini, semua dah buat dah. Tapi tak boleh nak grow kan. Dan yang kedua, walaupun sale mungkin meningkat dan sale mungkin maintain, tapi profit makin lama makin berkurang. Dia jadi kita soalan kenapa dan yang ketiga, kita mungkin hilang market share. Tiba-tiba kan dah ramai orang in the market. Ramai orang yang berebut market yang kita ada. Dan yang ketiga mungkin produktiviti kita menurun. Maknanya di sini staff-staff kita dari segi performance dan produktiviti juga menurun. Dan juga bermacam-macam lagi masalah yang akan memberi akibat kepada kepada kita. Dan simptom ini kita kena orang kata kita kena ambil serius ya. Sebab ini adalah simptom. Dia macam kita sakit lah. Sebelum kita sakit kita ada macam-macam rasa kan. So simptom tu kita kena macam for example blood pressure. Kita rasa tengkuk kat sini rasa tegang dan sebagainya kan. So itu adalah simptom yang kita kena ambil untuk menggunakan. Tapi yang paling dalam one man show ini adalah dari segi mindset. Apa pemahaman mereka yang pada one man show ini? Kerana mereka berpendapat dengan kepakaran yang mereka ada, mereka boleh maju dan grow. Mereka boleh menjadi satu corporate giant dengan hanya kepakaran mereka. Dan ini adalah satu mindset yang salah. Okay? Kepakaran itu kita gunakan sebagai satu cara untuk menggunakan peluang yang ada. Maknanya kita melihat peluang di luar sana dan kita matchkan dengan kepakaran kita untuk memulakan bisnes. Itu okey. Maknanya kepakaran kita gunakan untuk memilih dan memulakan bisnes. Ya. Okey, penilaian selalunya kita akan lakukan berdasarkan kepada kepakaran juga ya. Kalau kita tak ada kepakaran sukar juga sebab kita akan banyak untuk kita learn dan sebagainya ya. Dan apakah punca kesilapan daripada mindset ni adalah pertamanya kerana mereka percaya bahawa dengan kepakaran mereka ini mereka boleh lakukan perkara itu dengan sempurna tapi sebenarnya itu peringkat permulaan. Tapi bayangkan kita hanya mempunyai 2 tangan dan 1 kepala. Okey, kalau kita lihat daripada business cycle of success, pertama sekali strategic planning. Ada tak kita ada masa untuk membuat strategic planning? Bagaimana dengan execution system? Adakah kita develop sistem yang perlu kita ada dari masa ke semasa? Sedangkan sistem ini perlu kita bina berdasarkan intipati syarikat kita, berdasarkan visi, misi dan objektif. Ya, dan di situlah kita akan membina governance kita, assurance kita, kita punya operation management kita dan juga kita punya yang kita panggil sebagai yes, correct. So penting untuk kita mengetahui apakah puncanya lah. Kemudian yang kedua, kita rasa kita perlu buat sendiri. Kan? Jadi sebenarnya bila kita buat sendiri, sampai bila kan kita nak buat sendiri? Adakah kita cukup dengan apa yang kita dapat? Sebab tu saya katakan tadi, seorang businessman, seorang entrepreneur adalah seorang yang
sentiasa kreatif dan proaktif untuk meningkatkan bisnes. Itu entrepreneur punya mindset. Tapi businessman adalah seorang yang mencari duit untuk menampung apa yang ada. Cukuplah apa yang ada. Cukuplah untuk membeli rumah, membeli kereta, menampung hutang dan sebagainya. So itu business person. Business person memang macam tu. Dia buat bisnes hanya cukup sekadar apa yang mereka mahu. Entrepreneur seorang yang sentiasa ingin melakukan penambahbaikan untuk lebih maju dan lebih maju. Jadi one man show ini ditakrifkan kepada orang yang dah lama bisnes dan suka buat secara sendiri. Mereka tidak develop ataupun mereka tidak develop people. Maknanya kalau leader tu dia tak develop the next leader. Maknanya kemudian dari segi sistem mereka tak translate kepakaran kemahiran into sistem. Saya bagi contoh, kalau kita pandai memasak, let's say kita pandai memasak macam mana, pandai masak apa? Oh, nasi ayam. Nasi ayam. So kalau kita pandai nasi ayam dan kita rasa nasi ayam tu sedap dan ramai orang beli, so kita perlu translatekan dalam kita punya guidelines kita, dalam kita punya checklist kita, dalam kita punya proses workflow kita. So bila kita translatekan dan kita latih the next person untuk membuat perkara yang sama, mungkin tidak sama 100%, tapi cukup untuk maknanya the niche, the specialization in the nasi ayam itu cukup untuk memberi kelainan dan juga kesedapan untuk kita punya pelanggan. Jadi kita tak boleh nak merasa ego dari segi bisnes ya. Sebab dari segi business growing, salah satu cara adalah untuk develop system, untuk membina the next leader atau the next person, ya. Dan kita perlu tahulah yang benda perkara ini akan memberi suatu kekuatan kepada company untuk terus berkembang, ya. Dan rumusannya kat sini yang perlu saya tekankan adalah ia tidak silap untuk peringkat permulaan. Okey, tetapi jika kita berpandukan kepada one man show sehingga kesudah, sebab tu kita lihat ramai orang tak boleh nak grow. Ya, so kita perlu grow. Saya bagi contohlah dari segi last week kita bercerita mengenai leveraging and partnership. Okey, kenapa? Nanti kita mungkin kalau ada masa kita boleh kupas sikit sebanyaklah. Okey, so rumusannya memang tidak silap dari peringkat permulaan, tapi sudah tentu ia satu kesilapan untuk entrepreneur yang nak berkembang. Dan mungkin ia sesuatu yang businessman mahu, sebab tujuan mereka buat bisnes adalah untuk mencari sesuatu pulangan yang cukup untuk saraan harian dan sebagainya. So itu saya punya rumusan sedikit lah. So mungkin Abang Cermat ada soalan-soalan lagi. Okey, jadi saya nak berkongsi jugalah sejarah perjalanan bisnes. Jadi saya memang bukan nak kata mahir lah, tapi saya belajar nasi ayam ni dengan Chef Lee 14 tahun dulu. Okey, kemudian saya membuka satu kafe lah. Jadi kafe tu saya operate one man show lah. Okey, saya yang buka, saya yang masak ayamnya, saya yang rebus, saya yang masak nasinya. Jadi to a certain extent tu saya penat sangat lah. Okey, and then business tak boleh grow. Jadi setelah jumpa Sifu, saya nampak lah, okey, our potential akan hit certain limit lah. You tak boleh certain ceiling lah. You tak boleh nak expand lagi dah. Okey, jadi to share lagi, sekarang saya dah buka food court. Jadi ada 10 kios. Macam mana bukan macam mana saya kalau nak bertindak sebagai one man show untuk nak mengurus operasi ke 10 kios tu. Jadi okey, soalan kedua saya. Okey, saya sebenarnya ni saya dah 14 tahun masak nasi ayam. Okey. Saya ni tak percayalah dekat orang lain ni, kan. Saya ni perfectionist. Dia punya ayam tu kalau kita roasted kan tu, 12 minit, ngam-ngam 12 minit tak boleh lebih. Jadi saya pernah ada pekerja. Sekejap je tinggal, kan? Ayam saya hangus, sup saya tak sedap. And then sehari saya cuti, okey, dapat 3-4 komplain kata nasi ayam saya tak sama macam biasa. Jadi soalannya sekarang ni adalah trust versus SOP yang Sifu ulas tadi. Jadi mungkin Sifu boleh ulas dengan lebih sedikitlah dalam isu trust and SOP. Okey, yang pertama sekali saya nak berkongsilah bila kita embark
on entrepreneurship, kita menjadi entrepreneur, soalan yang pertama harus keluar daripada kepala kita adalah, adakah kita ingin membina kekayaan atau adakah kita ingin berkahwin dengan bisnes kita? Ya. Yeah? So, apa yang Abang Cermai ceritakan tadi adalah seperti seorang yang berkahwin dengan bisnes lah. Pada mulanya kan, di mana dia menguruskan semuanya. Ada masalah, kadang-kadang raw material tak sampai, kangkung tak sampai, ikan tak sampai, dia pergi kejar supplier. Kemudian ada customer complain, dia attend. Kemudian di dapur tak cukup, makanan tak sedap dan sebagainya. Dan banyak perkara yang dilakukan sehingga kita running around. Itu belum cerita lagi jika company menghadapi masalah seperti tidak dapat membayar hutang bulanan, umpamanya dikejar oleh lawyer, kan, dikejar oleh pengutip hutang dan sebagainya, ya. So tentunya kita sendiri akan bergerak ke sana ke sini, kemudian kita mencari dana untuk meminjam. Mungkin duit simpanan kita dah habis, kemudian kita meminjam keluarga dah habis, kemudian kita meminjam bank pun kita tak dapat bayar. So sekarang kita mencari lagi funder dan sebagainya. So apa istilah kahwin dengan kerja, maknanya kita menjadi hamba kepada kerja. Adakah kita nak membina kekayaan atau nak menjadi hamba pada kerja? Sebab tu one man show, dia adalah sesuatu satu sindrom yang patut kita elakkan jika kita progres dalam syarikat. Kalau tidak, dia akan membawa kita ke arah itu. Saya rasa ramai kat sana bersetuju, sebab saya pun dah lihat ramai company yang berjumpa dengan saya, mereka tak boleh grow. Salah satu akibatnya adalah one man show. Hingga nak membeli pensel pun kena decide by CEO. Kan, nak betulkan tandas pun CEO kena buat decision. Dan sudah tentu itu melambangkan bahawa tidak ada sistem. Saya beri contoh, tak ada limit of authority. Siapakah yang bertanggungjawab untuk melaksanakan sesuatu tugas? Umpamanya untuk approve purchasing of 5,000, siapa? Kalau 5 juta, siapa? Tidak ada sistem. Jadi di situ kita running around. Apa yang saya nak tekankan, ini apa yang saya belajar dalam corporate, adalah untuk kita dapat balance, ya. Balance dari segi operational, iaitu day to day seperti yang Abang Cermai cakapkan tadi, iaitu menutup kedai, mengemaskan restoran, memasak dan sebagainya, itu adalah operational day to day. Tapi adakah kita seorang entrepreneur? Sebagai seorang entrepreneur, kita perlukan creativity, innovativeness dan sebagainya. Jadi kat situlah di mana betul tak? Sekarang zaman so dah banyak delivery. So competition is very very stiff out there, kan? Maknanya competition dah semakin hangat dari segi mendapatkan delivery boy, umpamanya, kan. Orang nak deliver. So competition kat situ dari segi upah, dari segi commission dan sebagainya, kan. So sudah tentu kita perlu ada taktik di situ. Jadi kita kena ada masa. Macam mana kita nak ada masa kalau kita semua buat benda-benda yang kecil? Kemudian kita progress lagi, kita balancekan dengan strategi. Apakah strategi syarikat? Adakah syarikat nak stagnan kat situ saja? So strategi itu penting bila kita reflect balik. Reflect tentang masalah yang kita hadapi dan juga apakah peluang yang ada di luar sana. Sebab tu setiap tahun saya sarankan company spend sedikit untuk annual business planning, dan kami sebagai Top Gun Consultancy yang mempunyai produk dalam entrepreneur ini akan membantu, umpamanya, kan, untuk membina SWOT, apa annual planning yang harus kita lakukan, apakah focus area yang harus kita lakukan, apakah business model yang harus kita buat sekarang ini, apakah marketing strategi kita, bagaimana dengan pricing strategi kita, kan, dan apakah juga kita punya KPI, bagaimana kita nak monitor dan sebagainya. Jadi kat sini penting untuk kita balance between operation day to day, tactical dan juga strategi. Jadi kalau kita spend on operation, sebab tu company kita tak boleh nak grow, dan at the end orang ambil market kita, performance kita pun menurun sebab kita tak buat penambahbaikan. Saya bagi contoh company seperti AirAsia. Ramai orang kata AirAsia sekarang tengah teruk, tapi sebenarnya organisasi mereka amat dinamik dan react secara pantas dengan perkembangan market. Mereka sekarang sudah embark kepada delivery juga, delivery.
So in fact mereka punya charging lebih murah dan boleh merangkumi 60 kilometer. Kalau macam sekarang ni kita lihat Foodpanda, GrabFood, Lalamove dalam 10 kilometer, tetapi AirAsia boleh pergi 60 kilometer dan mereka sudah lihat ya, sebab mereka akan datang at our doorstep ya. Tak lama lagi AirAsia akan mungkin mendahului yang lain ya, kerana mereka satu organisasi yang begitu cepat react. Mereka spend on the strategy, mereka spend on the tactical rather than operation dengan apa yang ada ya. So AirAsia juga sudah embark on agriculture, on agro business. Itu melambangkan bahawa mereka begitu dynamic, ya. Berbanding dengan company yang hanya kebanyakannya menangis dengan COVID-19. Kan menangis tu boleh, tetapi kita perlu spend time untuk dari segi strategi dan taktik. Bagaimana kita nak spend kalau kita sibuk cuci lantai, kita sibuk address the problem dan sebagainya. So lebih baik kita mengikut kemampuan kita, kita progress dari segi developing the system and developing the people. Betul. Sebab sistem yang ada perlu ada governance, ada assurance, kita perlu kita panggil sebagai quality management system kita, iaitu kita perlu ada procedure kita, guideline kita, perlu ada policy kita, perlu ada work instruction kita dan sebagainya. Jadi kalau tak pasti, of course kita kena mencari orang yang mampu untuk guide kita atau coach kita, dan of course Entrepreneur insyaAllah boleh membantu dari segi develop the system. And in fact kita mungkin ada satu proses bagaimana kita nak develop people dari segi kompetensi dan juga dari segi capability. Dan apakah pula sekarang kita lihat kan, apakah kemungkinan yang terjadi sekiranya kita berterusan dalam one man show. Cuba bayangkan Abang Cermat 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun masih one man show. Semua nak decide everything. Mungkin ada pekerja 5 orang, 10 orang, tapi in the reality it's actually one man show. Apa kemungkinan yang buruk akan berlaku? Saya bagi contoh yang pertama adalah dari segi perencanaan. Perencanaannya confirm tidak teratur. Kang lawyer panggil, kang pekerja komplain. Macam mana kita nak buat perancangan yang teratur dan juga yang terancang? So sudah tentu kita tak boleh buat perancangan yang teratur, terancang, dan semuanya always delay kan, dan sebagainya. Whole delay. So kita tak boleh nak progress, ya. Yang kedua dari segi boros. Kalau bila one man show kita decide, kita rasa kita nak spend, kita spend. Alangkah baiknya kan kalau kita ada level of decision making, ya, di mana working level ada dia punya scope dan responsibility areanya, kita pun ada. So masing-masing ada governance yang mereka follow, dan of course governance itu akan support dengan assurance. Assurance maknanya ada quality lah, quality kerja. Jadi kenapa kita boros? Kerana kita tak ada check and balance. Apatah lagi kalau kita tak ada partner. So kita tak ada check and balance. Sebab tu kalau kita buat bank, mesti wajib ada maker dan ada checker. Dan itu juga adalah syarat-syarat membuat syarikat. Mesti ada checker dan maker supaya check and balance. Sebab dah banyak berlaku. In fact baru-baru ni saya membaca satu artikel yang begitu revealing. Mereka mengatakan company yang diusahakan oleh keluarga yang sama tidak boleh pergi kepada generasi yang ketiga. 90% tidak dapat pergi ke generasi yang ketiga. Salah satu sebabnya adalah mungkin dari segi governance. Tak ada siapa yang berani mentegur. Kemudian bila ada silap terus mereka bergaduh. Ada banyak company syarikat tempatan yang telah pun meningkat naik bila parent meninggal dunia, habis. Collapse. Kenapa? Dan perlu kita lihat dari sudut check and balance ni lah. Dan yang ketiga tentunya hilangnya kepercayaan customer. Macam mana tak hilang kepercayaan customer? Sebab kita tak meet kita punya target. So bila mereka lihat company kita macam tu je kan, so of course customer tak akan percaya. Apatah lagi bila kita deliver, kita sendiri tak boleh keep kita punya promise. Kita kata nasi ayam kita akan panas bila sampai di rumah, tiba-tiba kat rumah sejuk. Of course you tak keep your promise. Tapi boleh ke kita pastikan seorang diri? Tak boleh. Confirm tak boleh. Kan, ya. Jadi sebab tu di sini unsur leadership perlu ada dalam seorang entrepreneur untuk membina the next leader. Kalau kita tidak ada leadership, orang tak boleh follow kita. Leadership yang kita mahu, apakah karakteristik yang ada dalam kita cukup?
Apakah behavior yang kita exhibit itu cukup? Apakah aktiviti yang kita laksanakan itu seperti apa yang kita cakap? Leadership tu perlu penting untuk create the good environment supaya orang boleh follow dalam situasi yang kondusif. Orang Jawa kata situasi yang kondusif lah. Kan? So yang keempat, of course, bisnes yang tidak berkembang, saya dah elaborate tadilah. Tentunya kita dah boleh connect. Kenapa one man show tidak boleh sukar untuk kita kembangkan bisnes kita. So itu sedikit sebanyak lah apa yang saya boleh ulaskan mengenai soalan tadi, yang mana kita tak percaya orang lain. Alright. So saya jumpa rata-rata yang saya jumpa membantu untuk memberi konsultansi, memang inilah sindromnya. Mereka kata saya masak tak sama. Kan? Soalan saya, kenapa kalau kita lihatkan McDonald, okey, berapa puluh tahun dahulu resipinya tetap sama. Saya selalu cakap dengan anak saya, bila sekali-sekala kita beli fries, saya kata kenapa fries McDonald ini anak saya utarakan minggu lepas semasa balik, dia lapar, dia nak beli fries. So dia kata, Abi, macam mana fries ini boleh sama rasanya di Amerika Syarikat dan bila balik kat Malaysia sama rasanya di Amerika Syarikat? Jadi adakah sebab orang McDonald tu siapa pengasas McDonald? Kan? So adakah dia uruskan sampai sekarang? Begitu juga dengan Kentucky Fried Chicken. Sudah tentu mereka mempunyai sistem yang mantap. Sistem yang mana mereka mempunyai resipi, iaitu yang ada dalam quality management system yang mana digunakan oleh semua franchise di seluruh dunia. Jadi contoh dah ada. Kenapa kita harus rasa sangsi? Masalahnya kita tak untukkan masa. Kalau kita tak untukkan masa, tak boleh nak nolong lah, kata kan. So kita kena untukkan masa. Okey, even saya sendiri pun sekarang ni, saya menurut saya punya passion saya dalam bidang konsultansi, saya pun tak berapa mahir dalam bidang communication, telecommunication, tapi setiap kali kami melakukan sesuatu, saya suruh translate dalam bentuk checklist, dalam bentuk guideline, dalam bentuk block diagram, yang mana nanti akan digunakan oleh mereka-mereka yang berada dalam situasi yang sama. Jadi kat situlah kita akan membina kita punya sistem, dan kita tak perlu sanksi kerana apa? Kerana ini sajalah cara di mana kita tak perlu sanksi bahawa siapa yang kita train tu akan lari daripada kita. Kerana kita sudah ada sistem. Kita dah ada sistem. Sebab tu sekarang ni sebenarnya kepentingan tacit knowledge, iaitu kepentingan pengalaman, sudah kurang diperlukan. Maknanya saya sebagai seorang employer, saya willing untuk hire junior staff. Kerana apa? Kerana sistemnya telah pun mantap. Tacit knowledge pun banyak dah ditranslatekan into sistem. Malah kita ada digital sistem. Digital di sini bukan online. Digital bermaksud satu sistem yang menggunakan data analitik. Data analitik ni maknanya data-data yang ada boleh memberi kita crunch data tu, yang boleh memberi bukan setakat monitoring, tapi memberi juga supervisory, boleh juga membuat prediktif dan mungkin preskriptif. Jadi kat sini sebab tu saya kata sistem you tak boleh lari. Kalau you nak maju memang perlu sistem. Saya bagi contoh macam AirAsia. Boleh tak imagine bagaimana canggihnya sistem mereka? Ini saya tak cakap pasal sistem dari segi elektronik tapi sistem yang kita bina daripada intelek tadi, daripada strategi mereka, dari segi macam-macam lah yang ditranslatekan itu sistem. Bagaimana daripada ordering sampailah dia deliver passenger pergi ke satu tempat sehingga mendapat feedback, sehingga dia improve balik. Jadi kat situ adakah kita masih lagi nak one man show? Jadi sistem itu penting situ. Yes, correct. Jadi dengan kalau kita ada sistem, knowledge transfer tu will be seamless. Correct. And then regardless subordinate kita tu adalah orang yang berpengalaman ataupun tidak, jadi kita akan mampu untuk memastikan kita punya business model tu akan berjalan lancar lah. Jadi memetik juga Sifu punya statement. Saya jumpa Sifu and then we have a discussion 2 months ago, 80-20. 80-20 tu jadi konsep 80-20. Okay, businessman konsep 80-20 tu 80% dia akan fokus kepada operation. Correct. Okay, jadi jomlah kita berubah, kita menjadi entrepreneur yang mana 80% tu kita peruntukkan untuk
planning, tactical dan strategi. Correct. Okay, sebab dengan fokus 80% kepada planning ni sebenarnya akan membuatkan bisnes kita akan berkembang lah. Okay, daripada one man show ni dia hanya akan menumpukan kepada operation je. Okay, day to day operation. Day to day operation. Jadi memetik Sifu punya statement from the previous 2 session, saya ada cuba untuk berkolaborasi lah. Okay, jadi saya dah screening lah. Saya punya partner, saya punya kawan, adalah filter-filter, checklist. Okay, jadi point dia mix and match saja lah kan. Okay, tapi nampak bila saya mix and match, nampak saya pula yang kena buat kerja lebih kan. Dia orang ni nak jadi shareholder je, tapi modal keluar tak banyak mana kan. Biasa dengar kan. Okay, jadi tak nak pula terlibat dengan operation lah, marketing lah. Jadi macam mana daripada perspektif collaboration issue ni? Kalau kita nak berkembang tapi ada isu pula daripada segi partnership dan collaboration. Soalan yang amat relevan sekali lah. Tapi ni ke soalan dah second level lah. Dah tinggi sikit lah kan. Seperti yang saya nyatakan, in fact last week pun saya nyatakan, leveraging and partnership is a must. Leveraging and partnership adalah key success factor sebagai entrepreneur. Okay, saya ada ulaskan mengenai 8 area, termasuklah strategic planning, execution, flawless execution, performance monitoring, leadership, being innovative and change management, work smart dan sebagainya lah. Tetapi apa yang saya nak tekankan di sini dari segi leveraging ini adalah kita perlu lihat first kali apa kepentingan partner. Okay, dan kita kena faham bila kita bercakap dalam erti partnership ada 2. Satu adalah dari segi strategic partnership. Okay, strategic partnership tidak semestinya mereka berada di dalam syarikat. Mereka berada di syarikat yang lain tapi kita berkolaborasi. Berkolaborasi dalam bentuk joint venture atau berbentuk konsortium atau dalam berbentuk normal kolaborasi, gentleman agreement. Itu namanya strategic partnership. Satu lagi adalah dari segi shareholder partnership, di mana partnership itu permanent. Maknanya mereka adalah partner kita dalam syarikat. Tapi dalam kategori shareholder memegang equity share. So ada 2, kena faham yang itu. Ya. Jadi kalau tanya saya perlukah dua-dua? Ya, perlu dua-dua. Okey, tadi Abang Cerman ada ulaskan tentang masalahnya lah kan. Sebelum benefitnya kan. Masalahnya tak menjumpa partner yang betul. Ingat tak saya bila saya bercakap mengenai leveraging and partnership, saya always tekankan RICE concept. Nasi, RICE. RICE concept bermaksud bila kita mencari partner, okay, kita kena look at dua perkara utama iaitu time, okay, dan satu lagi adalah money. Okay, time tu maknanya ada 3 iaitu time, money dan kepakaran. Okay, time, money dan kepakaran. Okay. So, bila kita berjumpa dengan partner, apakah kekuatan partner kita? Adakah kekuatan dia dari segi masa yang dia boleh untukkan? Maknanya seorang yang mempunyai kemahiran dalam bidang entrepreneurship umpamanya. Atau ada dia punya kemahiran yang kita nak embark. For example, dari segi food and beverage management. Managing actually becoming a food court operator, bukan setakat di Shah Alam umpamanya, tapi mungkin di Kelang, di Kuala Lumpur, di Johor Bahru, di Sabah, Sarawak dan sebagainya. Okey, atau adakah dia seorang yang mempunyai dana dan kita juga memerlukan dana. Jadi kat situ first kali kita kena match. Jadi salah satu caranya adalah untuk kita evaluate bagaimana kita boleh complement each other. Dalam partnership kita kena mencari, bukan disebabkan Abang Cermai sepupu saya maka saya jadikan sebagai partner. Atau adakah Abang Cermai seorang rakan saya, rakan baik, maka saya jadikan partner. Tidak. Dia berdasarkan kepada kepentingan bersama. Maknanya complement each other. Ya. Okey, itu dari segi resources lah, iaitu R. Kemudian kita berdasarkan kepada I dan juga C dan juga E iaitu expertise, contact dan sebagainya lah. Jadi kat sini maknanya satu lagi yang penting ialah idea lah. So I stand to idea. Bagaimana kita nak ada idea kalau kita berfikir seorang-seorang. So mesti akan ada orang yang akan memberi satu yang untuk kita berfikir balik. Katalah kita nak buat
nasi ayam frozen. So sesudah itu partner akan memberi satu pendapat. Mungkin ini suatu yang tidak boleh dibuat, mungkin satu yang boleh dibuat, dan di situlah deliberation akan berlangsung dan akhirnya akan memberi satu result yang apa yang kita mahu. Kalau kita nak buat frozen, apa kita perlu buat? Ataupun kita maintain sekarang ini, kita kembangkan ni benda lain. Itulah gunanya partner, memberi idea dan juga memberi kontak. Okay, saya sendiri sekarang ini sudah berada di luar daripada company saya yang sebelum ini. So maknanya untuk saya berjaya, sebab tu setiap hari saya akan pastikan saya jumpa a new person. Macam semalam saya jumpa at least 3 atau 4 orang baru yang mempunyai kemahiran masing-masing. Jadi kat situ kita learn, dan kita mungkin satu hari boleh menjadi kita punya partner. Walaupun bukan shareholder partner, dia boleh jadi kita punya strategic partner. Okey, dari segi ketakutan kita untuk memilih partner, apa selalunya yang menjadi masalah? Ketakutan ni daripada segi transparansi and sincerity. Correct. Dan lagi satu yang selalu orang menyuarakan pada saya adalah sleeping partner. Sleeping partner. Jadi bila kita buat bisnes, kita ingat balik. Bila kita menjadi entrepreneur, elemen dia adalah untuk kita manage, kita operate, dengan mengambil risiko untuk memajukan bisnes kita. So kat situ elemen risiko. Risiko apa bila kita nak cari partner? Risikonya dapat sleeping partner. Sleeping partner tidur je. Jadi bagaimana kita nak mitigate? Memang kalau nak buat bisnes, nak jadi entrepreneur, you kena hadapi risiko. Jadi bagaimana kita nak mitigate atau bagaimana kita nak menyelesaikan risiko ini supaya risiko ini in good control. Jadi kita kena belajar bahawa untuk kita menjadi partner, kita mesti ada 3 perkara lah. Kita mesti ada ilmu. Ilmu berpartner. Tadi yang macam Rice tadi kan. Kita mesti ada sikap. Sikap yang kita mahu adalah sikap profesional. Sebagai partner, kalau kita partner berdua, so brother Abang Cermai, hampir sebut nama tadi. So Abang Cermai kena bersikap profesional. Bersikap profesional maknanya di sini melakukan tanggungjawab yang perlu dilakukan dalam agreement kita awal-awal. Katalah saya sebagai seorang funder. Saya akan fund untuk sekian amount untuk sekian lama. Dan kita mempunyai authority kita, diberi authority kita untuk certain amount dan sebagainya. So kita kena lakukan. Saya dari segi kepakaran, apa yang perlu saya lakukan. Jadi maknanya kita perlu profesional. Dan yang lagi satu adalah dari segi budaya. Budaya yang baik perlu kita laksanakan. Umpamanya sebagai partner kita tak boleh tikam. Maknanya Abang Cerman ni teruklah dia, aku rugilah aku jadi partner dia. Kat depan okey cantik, tapi kat belakang tikam-tikam. Kemudian yang tak baiknya tikam company sendiri. Company aku ni pun teruk sebenarnya kan. Tak boleh lah. Bukan kita kata kita nak selindung, tapi kita elakkan daripada kita menjatuhkan partner dan company kita di depan klien kita. Walhal kita boleh membuat penambah baik. Itu dari segi saya kata amalan, praktis kita lah untuk berpartner. Tetapi untuk mencari partner ni ada 3 fasa. Fasa yang pertama adalah dari segi penilaian. Bagaimana kita nak memilih partner yang betul. Saya bagi contoh. Setelah kita melihat apa keperluan partner kita, kemudian kita evaluate. Perlukah dia menjadi kita punya shareholder? Atau hanya perlu dia menjadi board members? Kalau katalah kita memilih dia untuk menjadi shareholder, perlu tak dia menjadi director? Kalau dia tak ada masa untuk spend banyak masa untuk company, perlukah kita letak dia sebagai director? Umpamanya kan. Kalau katalah dia hanya memberi nasihat sebagai advisor, mungkin dia hanya sesuai untuk jadi board member. Dia tak perlu menjadi shareholder. Jadi kat situ kita kena tabulitkan. Kita tabulitkan di atas meja supaya perkara ini dapat kita mitigate daripada awal. Ini jadi segi penilaian tadi. Kan, penilaian dan permulaan. Yang kedua adalah dari segi execution. Katalah kita dah partner, kita dah tersilap partner. Okey, dah tersilap tadi, kita buat penilaian yang baik. Dia asyik tidur je. Kita buat, lepas tu dia duk tanya kita pula tu yang hangat tu. Okey, berapa revenue kita, berapa sale kita, berapa profit. Boleh tak kita dapat bonus dan sebagainya kan. Tentu kita rasa sakit hati kan. So di sinilah di mana bila benda ni berlaku, kita gunakan sistem yang ada.
Jadi sebab tu kita akan ada masalah jika kita tak ada sistem. Apa itu sistem? Maknanya kita ada governance kita. Kita ada governance kita dan kita ada assurance. Salah satu assurance umpamanya adalah kita mempunyai katalah board meeting. Untuk certain level of kategori yang memerlukan approval umpamanya. So kita membuat secara profesional lah. So governance kita, assurance, kalau kita nak keluarkan duit, apa assurance yang perlu ada dan sebagainya. Katalah syarikat sudah membuat satu guideline. Kat situlah kita akan mengelakkan daripada company tertekan ataupun company mendapat bencana melalui partner yang tidak produktif, yang tidak efektif. So kita menggunakan sistem yang ada. Corporate system lah senang cerita kan. So kita membuat, saya bagi contoh kalau kita buat strategic planning. Kat situlah kita akan berbincang dengan partner kita tentang scope and responsibility. Kat situ dia sendiri akan sedar bahawa dia tidak boleh melakukan scope and responsibility mereka. Kan kat sini ada secara tidak langsung kita akan memberi kesedaran. Tapi masalah kita just kata dia tak membantu, tapi kita tak buat apa-apa. So kita kena buat sesuatu. Kita tak perlu give up kerana mungkin dia belum mempunyai kesedaran. Jadi inilah cara untuk kita menyedarkan. Kita gunakan governance tadi, assurance tadi, ya. Kita kalau bayangkan kalau kita buat performance monitoring setiap bulan, kita sit down, kita tengok performance kita tak bagus. Jadi kenapa tak bagus? Daripada study yang staff saya buat menunjukkan bahagian marketing tak bagus. Marketing tu mungkin bahagian dia. Jadi kita boleh membantu. Jadi kita tanya dia, bagaimana kita boleh membantu marketing. Kat situ kita boleh address all the sleeping partner punya isu. Kan? Dan yang tiga adalah perangkap matang. Perangkap matang masa yang saya cakap tadi lah, kalau Asia ni Kamarudin Merandom dengan Tony Fernandez. Mereka bukan hanya dalam satu bidang aviation saja, tapi mereka kembangkan dalam bidang perhotelan, sekarang bahagian transportation and delivery, dalam bidang delivery, dalam agro dan sebagainya. Jadi kat sini win-win. Berbanding dengan setengah mereka yang berpartner, mereka tikam belakang. Mereka buat company sendiri, berpecah membuat company dan compete each other rather than mereka grow sedangkan bila kita lihat apa yang ada kat kita tu mungkin 0.001% opportunity kan, tapi kat luar sana begitu besar peluang. Why don't kita combine force, betulkan keadaan, kita maju dan besarkan syarikat. So kita kena fikir secara yang lebih positif. Jadi secara rumusannya untuk soalan ini, partnership ada dua. Satu, strategic partnership dan satu lagi adalah shareholder partnership. Kalau strategic partnership ni agak-agak perlu tak Abang Cermai? Ya, saya rasa memang perlu. Abang Cermai hari-hari manage food court. Abang Cermai kena fikir apakah yang melalui 80-20% punya rule, apakah yang Abang Cermai boleh outsource atau mencari partnership. Saya bagi contoh. Adakah kita mampu nak sustain untuk cari sayuran yang menepati kualiti dengan harga yang kita mahu? Ada tak kita masa pergi pasar, pergi mat dan sebagainya? Why don't kita outsource benda yang tidak berapa memberi keuntungan kepada kita, tapi cukup membantu orang lain untuk memajukan bisnes mereka. So kita bagi just bagi spek. Ini guideline price saya, awak cari untuk saya. Requirement dia, awak kena hantar tepat pada masanya, tepat pada kualitinya dan tepat pada harganya. Jadi kita tak fikir. Jadi yang mungkin 80% yang kita ada masalah tu gone. Kita fokus kepada tactical, kita fokus pada strategi bagaimana kalau food court itu, bagaimana kita nak meramaikan orang datang kepada food court kita. Bagaimana kita nak promo, nak mengenalkan food court kita ni satu food court yang dikenali di Shah Alam umpamanya pun sudah cukup, kan? Dan itu yang patut kita fokus. Jadi strategic partnership ni saya lihat banyak orang, saya lihat ada kontraktor yang mempunyai order 100 juta, 50 juta, kan? Tetapi masih buat benda-benda kecil yang akhirnya mereka menanggung kerugian. Kerana apa? Kerana mereka kena spend banyak resources. Saya bagi contoh zaman COVID-19, bagaimana kita nak menampung 200 pekerja, 100 pekerja, bukan sikit. Dan kita pula ada kekangan untuk buat bisnes, kalau bisnes tu outside daripada food and beverage umpamanya. Jadi kat situ kita kena smart.
Di mana strategic partnership kita perlu berikan kepada orang yang mungkin lebih mahir pada kita dan kita dapat tumpukan kepada apa yang kita nak pada fokus. apa yang kita fokus. Itu rumusan saya lah untuk soalan. Jadi ada dua partnership tadi tu adalah strategic partnership dan shareholder. Jadi rakan-rakan di luar sana tu kalau nampak ada partner yang tidur kan, malu, segan dan takut untuk nak tegur, MSM boleh consult kan, satu session yang dipanggil strategic planning lah. Jadi kita ada 10 minit je lagi, Sifu. Jadi soalan nombor 4 ni simple, very simple, tapi hari-hari saya dengar lah. Okey. Saya pernah pakai sistem. Sistem, okey. Ordering system, purchasing system kan. Jadi tapi apps yang saya pakai ni asyik time out, asyik delay. And then yang paling saya menyampah sekali tu, saya ingat order dah masuk tapi sekali relatively order tu tak masuk. Jadi macam mana saya nak kenal pasti apps yang bermutu? Ini soalan yang senang untuk saya jawab sebab Abang Cermai pun seorang yang technical. Sebenarnya dia bukanlah sistem tapi dia tools, peralatan yang kita guna untuk menjalankan bisnes. So dia dalam kategori tools. Sebab sistem tu amat meluas. So yang pertama kita guna konsep leveraging, iaitu kita mencari orang-orang yang pakar. Katalah kalau dia cash register, kita cari orang yang biasa pakai cash register. Janganlah kita cari seorang. Kadang-kadang kita cari 4-5 orang. Kalau dari segi apps ni, katalah ni apps untuk menerima ordering. So kita boleh check dengan ramai, banyak pun sekarang ni restoran dan juga food chain. So kita boleh check dengan mereka. Okey, itu satu dari konsep leveraging. Yang kedua adalah dari segi evaluation criteria. Abang Cermai ada seorang engineer. Selalu tahu bila buat evaluation criteria kan. So yang pertama dari segi technical support. Ada tak technical support available bila kita purchase that apps? Itu satu. Yang kedua daripada segi product evolution atau product improvement. Bila ada upgrade, adakah kita dapat upgrade? Bila ada masalah, dapat tak dia katalah produk yang kita beli, apps yang kita beli tu, tools yang kita beli ada bugs. Boleh tak dia improve the version? Kan seperti kalau kita beli telefon lah, Samsung dan sebagainya, sudah tentu dia akan upgrade dia punya version daripada time to time without kita ask pun. Kadang-kadang kita pula yang delay nak upgrade. Betul tak? Betul. Itu adalah satu company yang bagus ya. Kemudian dari segi warranty, berapa lama warranty. Dan yang keempat of course dari segi provenness, adakah dah proven, orang dah pakai. Tak apa kita terlewat sedikit sebab itu bukan bidang kita. Tetapi satu sistem atau satu tools yang telah pun terbukti baik. Jadi itu dari segi evaluation kriteria. Yang ketiga adalah dari segi latihan. Maknanya kita pastikan staff kita yang nak pakai tu kita latih. Kadang-kadang dia main hentam je. Dia tak baca pun manual. So bila kita beli apps, katalah kita beli satu program kan. So kita make sure staff kita terlatih, iaitu mungkin boleh meminta supplier untuk melatih atau kita sendiri melatih. Jadi daripada situ of course kecuaian ataupun kesilapan mungkin dapat dikurangi. Jadi 3 kombinasi ni saya rasa insya-Allah bukanlah kalau tak prevent 100% pun boleh mengurangkan masalah yang ada. Jadi lebih baik sebenarnya kita jangan terlampau nak mencuba apps yang yang hebat lah. Jadi kita lebih kepada bertanya kepada komuniti kan, yang meet the purpose, fit for purpose. Fit the purpose. Jadi soalan yang nombor 5 ni sebenarnya Sifu dah jawab dah tadi. Saya ni sebenarnya lebih kepada soalan kepada rakan saya lah. Rakan saya ni menjual burger. Menjual burger. Jadi dia menjual burger ni one man show. Jadi dia sebenarnya businessman lah. Bagi dia lah bagi dia. Sale dia stand banyak. Jadi apa keperluan dia untuk nak mencari partnership ataupun strategic collaboration ni? Sebab bagi dia kalau aku nak berkolaborasi, nak berpartnership, aku nak kena invest lagi kan. Jadi banyak ke sebenarnya sumbangan strategic partnership ni kan? Ini soalan yang ramai orang tanyalah tapi soalan dia adalah dia nak jadi businessman ke dia nak jadi entrepreneur. Kalau dia nak jadi businessman, fine. So dia sorang-sorang, sehari dapat RM100 or maybe RM200. Dia balik happy, dia boleh bayar duit hutang bulanan, boleh bawa family melancong. Fine. Tapi kalau dia nak jadi entrepreneur tak cukup. Dia perlu membuat partnership
strategic partnership atau shareholder. Partnership saya dah elaborate dengan panjang lebar lah tadi. So soalan dia sama ada dia nak grow ataupun tidak. Kalau nak grow memang perlu partnership. Of course saya contoh kalau dia business burger. Okay, adakah dia nak mempunyai chain burger dia? Adakah dia perlu nak brandkan burger dia? Adakah dia perlu nak deliver burger dia to the home umpamanya? So inilah cara entrepreneur. Sentiasa ingin membuat penambahbaikan dari segi scale of business, dari scale of produk dan sebagainya, ranges of product. Tapi kalau just nak cukup sehari RM200, sehari RM300 atau even sehari RM1000, cukup. Then itu tak apalah, teruskan. Macam itulah. Okay. Jadi dia lebih kepada matlamat dia berniaga, sama ada dia adalah seorang businessman ataupun dia entrepreneur. Dia expand. Jadi cukup kot 5 soalan SSM jawab hari ni. Banyak jadi, juga tu. Banyak juga. Jadi kita ada soalan lah Okey, soalan daripada rakan Top Gun kita. Okey, jadi soalan dia macam inilah. Transformasi ni daripada Lone Ranger, dia buat solo je, and then dia berkolaborasi, ada team member, sama ada team member tu adalah superior dia ataupun partnership lateral ataupun subordinate lah. Okay. Kalau dulu dia tak ada pekerja, sekarang dah ada pekerja. Dulu tak ada partner, sekarang ada 2-3 partner. Okay. Jadi semua ni memerlukan kepercayaan lah. Memerlukan kepercayaan, trust, transparansi. Jadi bagaimana cara ataupun method untuk seorang businessman tadi tu convert jadi entrepreneur dan mendapat respect ataupun gain trust daripada rakan-rakan ni tadilah. Jadi ni soalan tu macam tu lah. Okay, soalan ni macam mana dia mendapat trust lah. So sebab tu saya cakap tadi dalam business cycle kita perlu ada tiga atau 4 perkara. Pertama, mesti kita ada planning. Kita mesti ada execution system. Kita mesti ada performance monitoring. Daripada performance monitoring, kita akan melihat tahap-tahap kerjaan kita sehingga ramai orang akan melihat kita sebagai seorang yang strategik untuk kita partner. Dan kemudian kita company sentiasa membuat penambahbaikan dari segi sustain, dari sustainability. Sustainability maksudnya kita improve. Dan juga kita membuat penambahbaikan dan kita membuat change management bila perlu. Seperti zaman COVID-19. So jadi pusingan dia adalah dari segi plan, execute, monitor and improve. Very plan, execute, improve dan itu satu dari segi aspek tadi segi aspek aktiviti kita lah. Tapi sebagai sebuah company, 3 perkara perlu kita lakukan, iaitu dari segi disiplin. Maknanya disiplin kita, disiplin syarikat kita, disiplin semua staff kita. Yang kedua dari segi budaya. Bagaimana kita nak instill satu budaya high performance culture. Dengan cara mula-mula mungkin kita enforce dari segi KPI dan sebagainya, dan akhirnya menjadi satu budaya di mana setiap staff ingin melakukan penambahbaikan. So disiplin, budaya, dan last sekali adalah sistem. So 3 perkara ni perlu. Budaya, disiplin, budaya dan sistem. Dan insya-Allah kita akan mendapat trust daripada bukan setakat daripada orang luar, tapi yang penting sekali adalah orang dalaman kita. Bagaimana environment yang kita create itu cukup memberi satu motivasi, cukup memberi satu lonjakan untuk mereka bergerak dengan lebih maju. Okey, jadi sepanjang 1 jam ni Sifu buat banyak kali lah menyebut strategic planning lah. Strategic planning. Jadi apa sebenarnya modul dan produk yang entrepreneur can offer to our SME untuk SME cukup kalau kita membuat satu langkah yang simple, iaitu umpamanya kita buat SWOT. Actually yang paling penting sekali adalah the brainstorming tu, the brainstorming session tu. Maknanya ia datang daripada owner itu sendiri, ia datang daripada team sendiri, dan kita third party facilitate. Kitalah yang akan memastikan bahawa apa pun point yang kita perbincangkan, maknanya dia relevan, relatif dengan apa aspirasi ataupun misi dan visi syarikat, dan at the same time
akan mudah untuk kita bila kita tahu kekurangan kita, kelemahan kita, bila kita tahu apa peluang di luar sana, bila kita tahu apa kekuatan kita, dan bila kita tahu apakah ancaman di luar sana, insya-Allah kita akan dapat membina apakah jenis syarikat atau apakah jenis entiti yang nak kita bawa untuk 1 tahun, untuk 5 tahun dan mungkin untuk 10 tahun. Di situlah kita akan membantu untuk bina journey map kita. Kita akan membantu untuk membuat annual planning, membuat in fact kita akan membantu untuk membina KPI, bagaimana kita nak cascade KPI, bagaimana kita nak monitor performance dan juga bagaimana kita nak menghadapi apa yang kita panggil sebagai cabaran melalui perubahan market dan sebagainya. Okey, jadi Mpreneur ni adalah satu modal di bawah Top Gun Consultants Sdn Bhd. Okey, boleh PM Sifu. Jadi apa yang perlu SME dan rakan-rakan saya di luar sana buat adalah evaluate and then self screening dan juga planning lah. Okey, jadi session Top Gun ni sebenarnya adalah satu session yang amat berbaloi lah kan. Okey, for the sake of our business. Jadi sebagai rumusan, one man show, jimat atau silap, jawapannya tepuk dada tanya selera. Okey, yang mana kita mahu? Yang mana kita mahu, whether kita nak jadi businessman ataupun kita memandang jauh ke depan sebagai entrepreneur. Jadi sehingga kita bersiaran minggu hadapan pada masa yang sama, tarikh yang masa dan tempat yang sama. Jaga diri, patuh SOP. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cukup sejam.